Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam sesi PDPR yang seterusnya. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari tentang tajuk yang baru, yakni bidang ibadah yang bertajuk kebersihan amalanku. Bertajuk kebersihan amalanku. Baik, murid-murid tahun 1 sekalian boleh buka buku teks muka surat 92. Muka surat 92. Baik. Dalam tajuk kebersihan amalanku ini kita akan mempelajari tentang cara-cara untuk beristinja dan juga untuk hari ini Ustaz akan ajar dulu tentang bagaimana cara untuk beristinja, dengan apa yang kita boleh gunakan untuk beristinja dan juga kelebihan orang yang beristinja. Apa kelebihan kita beristinja? Baik. Berdasarkan gambar yang tertera pada skrin ini, kita boleh lihat, perhatikan dengan teliti bagaimana mahu beristinja di kawasan yang tidak ada air. Sebagaimana yang kita akan belajar nanti, istinja ni terbahagi kepada beberapa cara, sama ada dengan air ataupun benda-benda kesat ataupun kedua-duanya sekali. Lepas ni kita akan tengok macam mana cara yang betul untuk beristinja. Sebelum tu kita kena tahu dulu istinja tu apa. Kalau tak tahu istinja, macam mana kita nak amalkan, betul? Okey, baik. Kita tengok dulu apa maksud istinja. Okey, istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur atau kedua-duanya sekali. Boleh? Okey, Ustaz ulang sekali lagi. Istinja ialah perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur dengan menggunakan air atau benda kesat atau kedua-duanya sekali. Maksud istinja begitulah, kita hilangkan najis daripada yang keluar daripada kubul atau dubur kita. Kubul adalah kemaluan di bahagian hadapan dan dubur adalah kemaluan di bahagian belakang. Jadi kita automatik kita tahulah kalau kubul ni selalunya adalah untuk membuang air kecil. Kalau dubur ni selalunya buang air besar. Dan kedua-duanya perlu istinja, perlu dibersihkan selepas kita selesai membuang air. Itu adalah maksud istinja. Pengertian istinja adalah tersebut yang kita sebut sebentar tadi, iaitu perbuatan menghilangkan najis yang keluar daripada kubul atau dubur duanya sekali. Maksud istinja ni boleh 3 cara, iaitu dengan air, dengan benda kesat ataupun dengan kedua-duanya sekali. Baik, hukum istinja adalah wajib. Kita wajib beristinja. Bila kita dah selesai buang air, kita wajib membersihkan dan menghilangkan najis yang terdapat pada kemaluan kita, sama ada di kubul ataupun dubur. Wajib kita bersihkan. Okey, bagaimana kita nak beristinja jika tiada air? Macam mana? Okey. Baik, jika tiada air, kita boleh gunakan benda-benda yang kesat. Sebagai contoh, yang Ustaz bagi pada skrin ini adalah yang pertama, menggunakan tisu. Tisu adalah benda kesat yang kita boleh gunakan untuk membersihkan dan menghilangkan najis selepas kita membuang air. Yang kedua ialah kulit kayu. 4 benda kesat ini kita boleh gunakan untuk menghilangkan najis selepas kita membuang air, sekiranya kita tak ada air. Sekiranya contohnya kita kat rumah air tak ada, ataupun air sekadar cukup untuk minum sahaja. Sekadar cukup untuk minum, untuk meneruskan kehidupan. Jadi kita terpaksa membersihkan
ataupun menghilangkan najis selepas kita membuang air dengan menggunakan benda-benda kesat seperti yang kita belajar hari ini lah, iaitu tisu, batu, daun kering dan juga kulit kayu. Salah satu pun boleh. Okey, kita dah tahu alat benda kesat yang kita boleh gunakan untuk hilangkan najis, dan tetapi bagaimana cara untuk beristinja? Contohnya awak dah ada tisu ataupun ada daun kering. Macam mana kita nak beristinja ni? Okey, kita akan tengok macam mana cara dia. Okey, baik. Seperti mana yang Ustaz sebut pada awal pembelajaran tadi, beristinja ini um, terbahagi kepada 3 cara. Yang pertama, istinja dengan menggunakan air mutlak. Sebagaimana gambar dan sebagaimana kita telah pelajari pada minggu lepas tentang pembahagian air mutlak. Air mutlak ni adalah air yang suci dan menyucikan. Jadi kita boleh gunakan air mutlak sebagai sumber utama untuk beristinja. Sebagai contoh, dekat rumah kita, air mutlak yang ada adalah air paip. Baik, macam mana kita nak beristinja dengan menggunakan air mutlak ni? Baik, langkah yang pertama adalah membersihkan kubul atau dubur dengan air mutlak. Ustaz rasa murid-murid dekat sini semua dah maklum, semua dah tahu bagaimana cara nak membersihkan kita punya kemaluan ataupun menghilangkan najis daripada kubul dan dubur dengan menggunakan air mutlak. Maksudnya kita bau dan warna. Okey. Istinja dengan air mutlak juga boleh digunakan. Selain air paip, kita boleh gunakan air perigi, boleh gunakan air hujan, dan kita boleh gunakan 7 jenis air mutlak yang kita telah belajar. Apa dia? Yang pertama, air perigi, air hujan, air sungai, air laut, air mata air embun dan air salji. 7 jenis air mutlak tu kita boleh guna. Macam contohnya Ustaz tunjuk dekat sini, 2 lah yang kita senang peroleh dekat rumah. Sebagai contohnya air perigi yang ada di kampung, air hujan. Kalau kita tahan daripada air hujan, kita boleh gunakan untuk membersihkan kubul dan dubur kita. Kita boleh gunakan untuk beristinja. Dan juga air paip, sebagai kita maklumlah, air paip memang ada di kawasan perumahan. Baik, seterusnya tadi kita dah belajar tentang cara istinja menggunakan air. Seterusnya, bagaimana cara untuk beristinja dan dubur 3 kali sapuan dengan menggunakan benda-benda kasar yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Maksudnya, jika kita tak ada air, sebagai contoh kita berkemah di hutan, tak ada bekalan air, yang kita ada cuma tisu contohnya. Okey, jadi contohnya apabila kita membuang air besar, kita sekurang-kurangnya kita kena sapu 3 kali pada kemaluan kita untuk menghilangkan najis yang ada pada dubur atau kubul kita. Dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih. Kalau guna tisu, 3 helai tisu lah. Pastikan tisu tersebut bersih dan kering pada setiap sapuan. Kalau kita gunakan batu, kena guna 3 biji batu lah, ataupun 3 bahagian batu yang tidak terkena najis, baru kita sapukan pada kemaluan kita. Kalau gunakan daun, pastikan guna daun yang setiap sapuan gunakan benda kesat yang baharu. Dan pastikan kita sapu kubul dan dubur kita 3 kali sapuan untuk menjamin kebersihannya. Itu cara istinja menggunakan benda kesat sekiranya ketiadaan air. Ni contoh benda kesat yang kita boleh gunakan untuk membersihkan kubul dan dubur kita sekiranya tiada air. Sebagai contohnya batu, daun kering, tisu dan kulit kayu. Okey, dan cara yang ketiga untuk beristinja adalah dengan menggunakan benda kesat dan air. Ini selalunya kita gunakan apabila, sebagai contoh, air tidak mencukupi ataupun air terhad. Tapi kita boleh gunakan untuk beristinja.
Okey, cara dia yang pertama macam mana? Gunakan benda kesat terlebih dahulu, basuh dengan air sehingga bersih. Kita tak ada kalau kita nak guna dua-dua pun benda kesat terlebih dahulu. Awak apa? Hilangkan najis pada dubur dengan menggunakan tisu sebagai contohnya terlebih dahulu. Okey, dah lap guna tisu, lepas tu kita boleh basuh dengan air sampai bersih. Cara ni pun dibolehkan untuk beristinja. Kita istinja dengan menggunakan dua-dua sekali. Benda kesat kita guna, air pun kita guna. Boleh. Itu je. Istinja dengan menggunakan benda kesat. Macam Ustaz kata tadilah, sebagai contoh, guna tisu dulu. Lepas guna tisu, kita basuh dengan air sampai bersih. Okey, jadi dekat sini kita boleh tahu. Bila sebut istinja, ada 3 cara istinja. Yang pertama, seperti kita maklum, istinja menggunakan air mutlak. Yang kedua, jika tak ada air, kita istinja dengan menggunakan benda-benda kesat. Cara dia dengan menyapu kubul dan dubur kita sebanyak 3 kali sapuan. Dan maksudnya kita istinja menggunakan dua-dua sekali. Kalau nak guna dua-dua sekali, pastikan kita guna benda kesat dahulu dan kita bersihkan semuanya dengan air. Okey. Kenapa kita belajar beristinja ni? Apa kelebihannya? Sebagaimana kita tahu, sebagai seorang Islam atau sebagai manusia, kita mestilah menjaga kebersihan. Terutama selepas kita membuang air. Sudah pasti kubul dan dubur kita akan terpalit najis. Jadi, sudah menjadi tanggungjawab kita untuk beristinja, iaitu membersihkan kemaluan kita daripada najis tersebut. Dan sudah semestinya perkara ini ada kelebihannya tersendiri, iaitu yang pertama, ibadah diterima. Sebagaimana kita maklum, kalau kita nak beribadah, kita nak solat, kita nak bertawaf, kita nak menunaikan haji contohnya, kita mestilah memastikan diri kita bersih dan suci dan akan suci dan bersih. Jadi secara tak langsung ibadah kita akan diterima oleh Allah. Yang kedua, kesihatan terpelihara. Bila kita beristinja, bila kita membersihkan kemaluan kita daripada najis, dia akan mengelakkan tubuh badan kita daripada sakit, daripada kuman dan kotoran. Jadi secara tak langsung kesihatan kita akan terjaga. Yang ketiga, terhindar daripada penyakit. Maksudnya bila kita menjaga kebersihan tubuh badan kita, bila kita beristinja selepas buang air, tubuh badan kita terhindar daripada penyakit sebab bersih. Sebab najis itu kotor dan boleh menyebabkan penyakit kepada tubuh badan kita. Okey, dan yang keempat, dikasihi Allah. Ini kelebihan yang paling utama. Bila kita beristinja, bila kita menjaga kebersihan, Allah sangat mengasihi kita. Sebagaimana kita pernah belajar, adab menjaga kebersihan, orang yang menjaga kebersihan, orang yang bersih. Jadi istinja ni salah satu cara lah kita untuk menjaga kebersihan diri kita. Dan hukumnya wajib. Sebagaimana kita tahu tadi, yang kita sebutkan awal-awal tadi, hukum beristinja ini adalah wajib. Sebab apa? Ni kelebihan ni, itulah dia punya tujuan kita beristinja. Ibadah diterima, kesihatan terpelihara, terhindar daripada penyakit dan dikasihi Allah. Okey. Okey Ustaz, rasa setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap awak murid-murid sekalian akan mendapat manfaat daripada ilmu yang kita kongsi pada hari ini dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Sebagai kerja rumah, Ustaz akan sertakan di dalam grup Telegram yang telah Ustaz sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.